Okay, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua yang join meet pada petang ini. Okeylah, tajuk hari ini cikgu akan sambungkan sedikit lagi mengenai 1.2.3 iaitu menguji dan membaiki ralat. Dalam algoritma. Okey. Seterusnya kita sambung kepada tajuk topik baru iaitu 1.24 pengesanan nilai memboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma. Okey, kamu nampak tak slide cikgu? Nampak tak? Nampak. Okey, terima kasih Mindy. Okey, cikgu imbas kembali pelajaran yang lepas berkenaan dengan algoritma, iaitu kamu telah sedia maklum algoritma ialah satu set arahan untuk menyelesaikan masalah. Okay, antara ciri utama algoritma ialah butiran yang jelas, boleh dilaksanakan dan mempunyai batasan. Okay, ini adalah ciri-ciri algoritma. Wajib, yang wajib yang utama. Okay, seterusnya berkaitan dengan konsep input, proses, output ataupun kita ringkaskan kepada IPO, iaitu konsep IPO untuk perisian komputer. Okey, konsep IPO ni iaitu input, apa yang kita input, contohnya teks, nombor ataupun objek. Okey, proses apa yang dilaksanakan setelah diinput dan juga hasil kita panggil dia sebagai output ataupun contoh laporan, jadual, pembentangan, paparan dan dokumen kita panggil, kita kenali dia sebagai output. Okey. Raja 1.10 menunjukkan ilustrasi perisian komputer sebagai model input, proses, output ataupun IPO. Sistem komputer menerima input daripada pengguna. Okay, contohnya kita input daripada keyboard. Apa yang kita input daripada keyboard? Okay, keyboard ni adalah perkakasan untuk input. Okay, contohnya kita input apa? Nombor. Kan dekat keyboard ada nombor, ada aksara, dan aksara bila kita campurkan aksara menjadikan perkataan. Suara, contohnya suara cikgu ataupun gambar. Suara cikgu boleh ke masuk daripada keyboard? Suara, insert. Kita ada button-button kan dekat, contohnya kita guna PowerPoint, kita ada insert audio kan. Okay, audio tu adalah suara. Atau gambar, insert picture. Okay. 1.23. Okay, kelas sebelum ni kita telah belajar sedikit mengenai menguji dan membaiki ralat dalam algoritma. Okay, algoritma diuji setelah ditulis untuk tujuan pembaikan. Pengujian algoritma dibuat sebelum algoritma ditulis sebagai kod komputer. Okay, lihat Raja 1.18. Ini cikgu ulang sedikit lah untuk kelas sebelum ini. Okay, hal ini demikian kerana pembetulan di peringkat kod mengambil masa yang lebih lama. Okay, kalau kita ada kesilapan coding akan mengambil masa yang lebih lama dan lebih mahal daripada pembetulan di peringkat algoritma. Okay, kalau kita buat sesuatu sistem yang menggunakan menggunakan menu yang banyak ataupun apa kita panggil menu ataupun apa-apa yang memerlukan sistem itu berfungsi dengan lebih efisien ataupun lebih detail, ini akan memerlukan kod yang banyak. Jadi bila menggunakan kod yang banyak akan sistem tersebut akan menjadi lebih mahal lah. Kan kalau satu page mungkin kamu
akan jadi programmer juga kan nanti, suatu hari nanti kemungkinan kamu dibayar dengan harga satu page untuk kamu buat web page. Satu page mungkin dibayar kepada kamu RM50 contohlah kan. Tapi kalau kamu seorang programmer ataupun pengatur cara yang hebat, kamu boleh markup harga kan. Contohnya satu web page yang kamu buat mungkin satu helai tu 100. Bergantung kepada apa apa kelebihan kamu. Kan kalau kamu punya biasa-biasa je kan, just tulis biasa-biasa, display pun biasa-biasa, mungkin harga web yang kamu buat murah. Kan kalau kamu rasa kalau kamu rasa mahal, kamu boleh demand lah bayaran untuk page yang kamu buat tu lebih mahal. Okay, faham Okay, daripada pembetulan. Okay, kod yang pembetulan di peringkat kod mengambil masa yang lebih lama dan lebih mahal daripada pembetulan di peringkat algoritma. Di peringkat algoritma ni hanyalah kita macam draft lah, aliran apa yang kita akan keluarkan output nanti, apa yang akan hasilkan berdasarkan algoritma yang kita buat. Okay, Raja catat alir penulisan algoritma untuk menghasilkan atur cara. Yang pertama kita tulis algoritma, kita rancang dulu apa flow yang sepatutnya dibuat. Kemudian kita uji algoritma, adakah algoritma ni betul yang kita buat. Sekiranya betul, kita teruskan buat atur cara ataupun kod. Sekiranya salah, kita perlu betulkan supaya lebih baik dan juga betul lah. Okay. Seterusnya kita sambung kepada yang baru, pengujian algoritma. Langkah-langkah pengujian algoritma. Okey, apa langkah-langkah yang sepatutnya ada dalam pengujian algoritma? Okey, yang pertama kita mesti kenal pasti output yang dijangka. Output yang dijangka ataupun paparan yang dijangka. Yang kedua kita kenal pasti output yang diperolehi. Kita jangka contohnya kamu nak dapat jangkaan kamu nak dapat sains komputer A+. Tetapi hasilnya kamu dapat apa? Ataupun kamu kenal pasti output yang dijangka, contohnya kamu menganggarkan nanti kamu dapat result sains komputer B. Tetapi output sebenar SPM kamu dapat A. Jadi berbeza dengan output yang dijangka dengan output yang diperoleh. Bandingkan output diperoleh dengan output dijangka. Okay, keempat, analisis. Okay, analisis dan baiki algoritma. Okay, kemudian kita bandingkan antara output diperoleh dengan output dijangka. Last sekali kita analisis dan baiki algoritma sekiranya algoritma tersebut salah. Okay, flow dia tak sama dengan apa yang diperoleh. Okay, langkah pertama, kenal pasti output yang dijangka. Okay, cikgu suka kamu tengok buku teks, rujuk buku teks. Apa yang sepatutnya kamu kenal pasti. Output yang dijangka ialah nilai-nilai beberapa pasangan input-output tanpa menggunakan algoritma. Okay, nilai-nilai ini mudah diketahui penguji berdasarkan kriteria, fakta, umum ataupun pengiraan manual. Okay, contoh, kita tengok contoh Contoh berdasarkan kriteria. Okay, contoh, umur layak memohon lesen memandu ialah 17 tahun dan ke atas. Okay, ini kita dah tahu kan sekarang 17 tahun dan ke atas layak memohon lesen memandu. Okay, analisis. Jika sekiranya input umur ialah 18 tahun, kan? Tadi dikata layak memohon lesen memandu 17 tahun ke atas. Jadi sekiranya input umur 18 tahun, okay, 18 tahun layak tak? Layak tak? Kelas? Layak tak kalau kita masukkan umur, okay, kita masukkan umur 18 tahun. Layak tak? Untuk memohon lesen memandu. Ada orang tak di sebelah sana? Layak. Layak. Kenapa layak? Kenapa dikatakan layak? Sebab berdasarkan analisis tadi, berdasarkan kriteria tadi kan, kita katakan lesen memandu, memohon lesen memandu
umur 17 tahun dan ke atas. Maksudnya 18 layak, 19 layak dan ke atas. Sampai umur yang lebih daripada 17 tahun. Kan? Jadi sekiranya input umur ialah 18 tahun, maksudnya output yang dijangka ialah permohonan benarlah, layaklah dia mendapat lesen memandu. Layak memohon lesen memandu. Begitu juga dengan umur 20, 30 dan juga ke atas. Layak memohon lesen memandu. Namun, sekiranya umur 15 tahun tidak memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat, maksudnya dia layak tak untuk memohon lesen memandu? Layak tak? Tidak layak kan? Oleh itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Analisis boleh disimpulkan dalam jadual yang ditunjukkan di bawah. Contoh input yang diuji tadi, kita masukkan. Contoh input, kita masukkan umur 18 tahun. Output yang dijangka benar. Permohonan dibenarkan. Kalau kita masukkan umur 20 tahun, permohonan benar juga. Dan 30 tahun, permohonan dibenarkan. Begitu juga seterusnya kalau kita masukkan umur 15 tahun, tidak dibenarkan. Maksud ini adalah jangkaan yang kita buat berdasarkan kriteria yang kamu bina. Boleh kelas? Ini dari segi logik lah, kan? Kalau arahan dikata mohon lesen memandu, kalau 17 tahun dan ke atas layak. Layaklah. Kalau 16 tahun tak layaklah sebab dia bawah daripada umur 17 tahun. Okey, langkah yang kedua. Tadi kita kenal pasti output yang dijangka, paparan yang dijangka kan? Hasil yang dijangka. Yang kedua, kita tentukan output yang diperoleh. Okey. Matlamat semakan adalah untuk memastikan kenapa kita perlu semak algoritma. Kerana untuk memastikan algoritma berfungsi dengan lebih dengan logik dan juga betul. Kan betul. Kalau salah algoritma, coding kamu buat pun coding betul tetapi hasilnya salah lah. Kan? Uji algoritma menggunakan input bagi output yang telah dikenal pasti dalam langkah 1 tadi. Kemudian output yang diperoleh melalui proses algoritma adalah output diperoleh. Salah satu kaedah sistematik adalah dengan menggunakan jadual pengujian. Jadual pengujian tahap algoritma. Jadual ini memastikan setiap tahap dalam algoritma diuji. Nanti kita uji dalam jadual di bawah. Jadual ini memastikan setiap tahap dalam algoritma diuji, kemudian format diuji dengan baik, dengan betul lah. Format jadual adalah seperti ditunjukkan di bawah. Kita tengok dekat bawah ni contoh-contoh ralat logik nanti. Tengok petunjuk nombor. Nombor ni. Ini adalah nombor baris dalam algoritma. Setiap algoritma mesti ada nombor. Yang pertama apa? Kalau kita buat algoritma ada dua kan, pseudocode dan juga flowchart. Yang ada nombor apa? Pseudocode ataupun flowchart? Yang ada nombor dekat tepi ni. Kita panggil apa? Pseudocode. Ramanathan. Kalau ada nombor, kita panggil apa? Kita kenali sebagai apa? Pseudocode ataupun flowchart? Siapa nak jawab? Ada tak? Goi? Pseudocode. Pseudocode. Jadi pseudocode ada nombor kan? Jadi kita guna algoritma yang menggunakan pseudocode. Yang kedua, pemboleh ubah pertama. Pemboleh ubah yang pertama P1. Pemboleh ubah pertama yang dibaca, yang diinput di dalam ruangan di dalam ruangan inilah. P2 di dalam ruangan ini. Kalau ada dua pemboleh ubah, dia ada dua ruang lah. Kalau ada tiga, tambah lagi dekat sini. Balik kelas? Seterusnya. Langkah ketiga. Bandingkan output yang diperoleh dengan output dijangka. Sekiranya output diperoleh sama dengan output yang dijangka, bermakna algoritma mungkin bebas daripada ralat. Apa yang kita rancang jadi tak ada ralat lah kan.
Okey, ulangi langkah-langkah di atas dengan beberapa output yang dijangka untuk pengesahan. Okey, contoh tadi. Okey, input yang kita uji adalah umur 18 tahun. Permohonan dibenarkan. Output diperolehi dibenarkan. Benarlah kan? Betul lah. Umur 18, jangkaan dia dibenarkan. Output yang diperoleh adalah dibenarkan. Begitu juga dengan umur 20 dan juga 30 dibenarkan dan output yang diperoleh bolehlah dibenarkan. Kemudian seterusnya umur 15 tahun tidak dibenarkan dan output yang diperoleh tidak dibenarkan. Maksudnya algoritma itu betul. Faham tak? Apa yang kita rancang dan kita uji betul. So jadi algoritma ni diluluskan tanpa ralat, tidak ada ralat. Boleh? Keputusan algoritma tidak ada ralat. Okey, yang kedua, contoh keputusan algoritma dengan yang ada ralat. Kenapa kita katakan algoritma ada ralat? Okey, contoh. Okey, input yang diuji. Umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Okey, umur 18 tahun. Permohonan dibenarkan. Output yang diperoleh tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Sedangkan dalam algoritma sepatutnya dibenarkan sebab umur 18 tahun kan? Jadi dia tak ikut syarat. Contohnya dalam kamu punya atur cara. Kamu salah dekat mana? Kalau di sini input ujian 18. Input uji 18 umur 18. Output yang dijangka benar dan dijangka, tapi output yang diperoleh daripada kamu punya atur cara tidak dibenarkan. Di mana salah? Apa yang salah dekat situ? Contohnya kalau kamu letak nombor lah 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi jawapan dia kosong. Kenapa kosong? Sebab dia letak tolak kat sini kan. 2 tolak 2 kosong. Ini apa yang salah kat sini? Apa yang salah kat sini? Salah apa? Semalam kita dah belajar kan? Apa yang salah? Sintek apa? Apa yang salah? Ralat apa? Ada berapa ralat? Masa larian. Ralat masa larian. Okey, lagi ralat apa? Ralat sinteks. Dan Ralat sinteks. Lagi? Ralat uji larian. Logik. Ini logik ke apa? Kalau ini salah apa? Kita tukar je ni. Ini salah ni apa? Logik kan? Betul tak? Betul tak Mindy? Ini salah bukan ralat masa larian. Ini adalah ralat logik sebab kita salah letak operasi dia. Operasi salah. Okey, boleh kelas? Okey, yang kedua kita cuba uji. Input uji uji umur 20. Okey, benar. Output yang dijangka benar sepatutnya kan? Sebab tadi dia kata 17 tahun dan ke atas. Tetapi output yang diperoleh tidak benar. Maksudnya salah di mana? Okey, begitu juga dengan 30. Umur 30 dijangka benar. Boleh mohon lesen. Tetapi output yang diperoleh tidak benar. Dan seterusnya 15 tidak benar. Output yang diperoleh tidak benar. Di sini adalah kesalahan kepada operasi. Formula salah. Jadi output yang jangka salah. Kan? Output yang diperoleh salah lah. Sebab salah operasi. Salah sintek kat sini. Sintek apa? Sintek logik. Okey, boleh kelas? Okey, kita teruskan. Langkah keempat. Membaiki ralat dalam algoritma. Yang pertama, kenapa berlakunya ralat kan? Semalam cikgu dah bagi tahu apa ralat dalam algoritma. Yang pertama, susah faham. Tidak lengkap, tidak efisien dan tidak dipenuhi kriteria. Kalau algoritma yang bagus, dia mudah faham, lengkap, efisien dan juga memenuhi kriteria. Boleh kelas? Okey, yang pertama, semak nama pemboleh ubah. Kenapa kita perlu membaiki ralat dalam algoritma? Semak nama pemboleh ubah.
Kadang pemboleh ubah kamu letak X tetapi kamu papar Z. Z tidak ada dalam pemboleh ubah. Jadi macam mana coding ataupun kod bila kamu run nanti, dia tak boleh baca Z dekat mana Z. Sebab kamu tak declare pemboleh ubah Z. Kamu declare X saja. Okay, semak umpukan. Apa nilai umpukan yang kamu masukkan? Semak ungkapan. Semak urutan betul. Dan semak syarat struktur kawalan. Betul tak syarat kawalan kamu? Seterusnya, semak cabang struktur kawalan. Okay, itu semua penting untuk atau cara untuk membuat coding. Untuk kamu bina algoritma yang baik, kena tengok semula, kena uji semula algoritma. Adakah algoritma yang kamu buat tu betul ataupun salah? Sekiranya salah, perlu betulkan. Sekiranya betul, kamu boleh buat proses pengkodan. Biasa kalau algoritma betul, kod kamu betul lah. Okay. Ni okay, contoh, bukanlah langkah tadi, langkah yang keempat kan, membaiki ralat dalam algoritma. Susah faham. Adakah baris-baris algoritma mudah diikuti semasa pengujian? Ini langkah yang keempat. Kita kena tahulah. Jika tidak, semak penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah, ringkas dan konsisten. Ini baca dulu tau. Okay, tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Adakah algoritma melaksanakan semua fungsi yang diperlukan? Sekiranya tidak, tambah baris-baris sudut kod untuk fungsi yang tidak dimasukkan. Dan ada yang termiss. Jadi tambahlah baris sudut kod untuk fungsi yang tidak dimasukkan. Yang ketiga, tidak efisien. Adakah urutan dan struktur algoritma kompleks? Lengkap. Kan semua tu adalah efisien. Jadi apa? Penyataan-penyataan yang tidak digunakan langsung harus dibuang. KB, semak syarat pula. Syarat. Kan contohnya kamu kata macam tadilah, jika umur 18, 17 ke atas, kamu patutnya dapat lesen kan? Boleh memohon lesen, tetapi kamu buat jika umur 17 hingga 18 tidak dapat. Jadi kamu punya penyataan tak betul. Syarat kamu tak betul. Semak syarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan pengulangan supaya boleh menghasilkan kedua-dua keputusan benar ataupun palsu. Kena pastikanlah. Okay, jika syarat struktur kawalan pilihan ada dua kan? Ya ataupun benar, palsu, ya ataupun tidak, benar ataupun palsu. Okay, sentiasa menghasilkan benar sahaja atau palsu sahaja sepanjang masa. Buang salah satu cabang pilihan dan ubah kepada struktur kawalan urutan. Okay, jika syarat struktur kawalan pilihan sentiasa menghasilkan benar sahaja, maksudnya dia tak ada pilihan. Itu adalah urutan. Kalau ulang, maksudnya kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Okay, jika syarat dalam struktur kawalan pengulangan sentiasa palsu. Palsu je, tidak kan? Semak sekiranya blok pengulangan benar-benar diperlukan. Jika syarat dalam struktur pengulangan sentiasa benar, semak ungkapan syarat jika ada kesilapan untuk mengemaskinikan nilai pemboleh ubah. Okay, nanti kita akan belajarlah macam mana nak buat flowchart dengan menggunakan simbol-simbol yang betul lah. Dengan menggunakan struktur kawalan pilihan, struktur kawalan pengulangan dan juga struktur kawalan urutan. Okey, yang keempat, tidak penuhi kriteria. Tak penuhi syarat. Adakah output yang diperoleh berlainan daripada output yang jangka? Kan? Lain. Kita jangka lain tapi dapat lain. Kan? Kalau kamu jangka macam tadi lah, sains komputer kamu jangka dapat B tapi output yang hasilnya A+. Seronok lah kan? Tetapi kalau dalam coding dia lain, dia tak boleh. Tak boleh. Kalau jangka betul, hasilnya salah, salah. Kalau jangka betul, hasilnya betul, itu adalah betul. Okay. Semak ungkapan yang digunakan untuk sebarang kesilapan. Semak urutan baris algoritma supaya logik. Ada logik. Kalau salah, kena betulkan. Pastikan nilai-nilai diumpuk kepada pemboleh ubah yang sesuai. Okay. Kelas. Seterusnya.
Okey, contoh. Okey, contoh 17 kalau dalam buku teks ada contoh ni. Ini semua dalam buku teks. Semak sekiranya algoritma berikut adalah bebas ralat. Maksudnya tidak ada ralat. Algoritma ini meminta input nama daripada pengguna dan mempamerkan hello diikuti nama input sebagai output. Okey, kalau kamu nampak dekat sini. Ni apa? Flowchart ke sudut kod? Ini macam perkataan biasa kan? Kalau sudut kod mesti ada nombor kat depan. 1, 2, 3, 4. Kan macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey, ikuti langkah berikut. Ini contoh penyelesaian sebab dia nak keluarkan apa? Input nama daripada pengguna dan mempamerkan hello diikuti nama. Faham tak maksud cikgu? Contohnya kamu input nama cikgu, Asmia. Nanti akan paparan akan keluar hello Asmia. Faham tak maksud soalan ni? Hello Asmia sebab kita input nama. Nama dan juga mempamerkan hello. Hello diikuti dengan nama. Hello Asmia. Hello Ian. Hello Dennis. Hello Ramanathan. Kan? Okey, jadi ikuti langkah berikut. Kenal pasti output yang dijangka. Dia jangka output akan keluar. Contoh kat sini. Input diuji Adam. Dia nak input nama tadi kan? Input nama Adam. Contoh kita masukkan Adam lah. Adam, output yang dijangka mesti hello Adam. Sebab dekat sini dia kata input nama dan mempamerkan hello diikuti nama. Kan nama. Jadi Adam, output yang dijangka hello Adam. Kalau berdasarkan apa yang dibuat dekat sini, apa yang akan keluarkan? Input nama, papar hello. Okay, nampak tak? Siapa nak bagi tahu cikgu apa yang akan dipaparkan dekat sini nanti? Mula input nama, papar hello, tamat. Ini jangkaan dia hello Adam. Yang kedua, tentukan output yang diperoleh. Pastikan setiap baris arahan dalam sudut kod diberikan nombor. Contoh, dekat sini dia dah tukarkan kepada sudut kod. Tukarkan kepada sudut kod. Yang pertama mula, yang kedua input nama. Yang ketiga papar hello, yang keempat tamat. Okey, sekarang apa yang salah dekat sini? Siapa nak betulkan? Kelas? Kenapa output yang dijangka dengan yang kenapa output yang dijangka tak sama dengan output yang diperoleh? Dijangka, diperoleh tak sama. Okey, senaraikan semua pemboleh ubah dalam algoritma. Pemboleh ubah, nilai pemboleh ubah dekat sini adalah input. Hello bukan pemboleh ubah. Masukkan nama. Masukkan nama dekat mana? Atas input nama. Input nama. Masuk nama, maksudnya kalau masukkan nama sama juga dengan input nama. Contoh, kamu tulis dekat sistem kamu. Sekejap Contoh kalau kamu tulis dalam sistem, masukkan nama. Okey, masukkan nama kan. Lepas tu kamu tulis nama kat sini. Asla kan. Sama tak kalau cikgu kata input nama? Sama tak? Sama tak input dengan masuk? Sama. Benda yang sama. Sama kan? Masuk dengan input sama. Cuma input ni dia bahasa, Is it string sama dengan papa, hello dan nama? Oh, papa, hello dan nama. Okey, maksudnya dekat sini tambah nama. Betul? Ya. Betul tak? Jadi nama ni adalah pemboleh ubah. Faham tak? Nanti kamu akan letak input nama ni, maksudnya nanti dia akan masukkan nama dekat sini. Apa yang kamu input ni adalah apa? Pemboleh ubah. Kan? Pemboleh ubah lah dekat sini nanti. Okay, nanti kamu akan letak pemboleh ubah kat sini nama. Input nama, nama. Faham tak? Nanti kita akan belajar satu persatu lah sebab ini mungkin yang tak ada asas sains komputer dia
kurang faham sikit. Nanti kita belajarlah sedikit demi sedikit untuk lebih kefahaman. Okey, pemboleh ubah sekarang ni nama. Pemboleh ubah yang ada sekarang ni nama kan? Okey, senaraikan semua pemboleh ubah dalam algoritma. Okey, input nama. Okey, pemboleh ubah nama. Okey, lukis jadual pengujian tahap algoritma. Okey, nombor 1 tadi. Okey, nombor 1 tadi adalah, sekejap. Oh, dia dah automatic kat sini, tak apalah. Okey, nombor 1. Oh, cikgu paste besar, tak apalah. Okey, nombor 1 mula, 2 input, 3 papar, papar hello, 4 tamat. Kita tengok seterusnya. Nombor 1 apa tadi? 1 mula kan? So, adakah mula tu kita perlu input? Mula. Perlu input tak? Tak payah. Siapa nak jawab? Mula tak perlu input. Jadi kosong lah, jadi null lah kan? Jadi sekarang nak input tak ada apa-apa lagi. Faham tak? Okey, lukiskan jadual pengujian tahap algoritma. Null ialah nilai pemboleh ubah jenis data teks yang belum diinput dengan sebarang nilai. Jadi tak ada apa-apa lagi. Seterusnya, kita tengok E, laksanakan arahan dalam setiap baris. Okey, yang kedua. Yang kedua dia kata apa tadi? Input nama kan? Jadi kita masukkan nama. Yang tadi ni mula. Mula tidak ada apa-apa dalam jadual ni. Tidak ada apa-apa, null lah. Jadi yang kedua input nama. Okay, sekarang ni andaikan sistem yang dibina dia minta kamu input nama. Jadi masuklah nama. Nama kamu siapa? Adam. Tulis nama Adam. Okay, sepatutnya apa yang akan diperolehi? Apa yang kamu dapat tadi dijangka. Dapat apa? Input ataupun output. Nama Adam lah kan? Nama siapa? Nama Adam. Okay, yang ketiga dia nak apa? Papar apa tadi? Lepas input nama dia nak papar hello. Kan? Okay, nama kita letak nama. Tadi still akan jadi nama jugalah sebab kita input nama. Jadi output yang akan dijangka adalah hello. Output yang diperoleh adalah hello. Jadi sama tak dengan algo tadi? Dia nak hello nama kan? Hello dan nama. Hello nama. Contohnya hello Adam. Jadi di sini hello sahaja. Jadi algonya adalah betul ataupun salah? Algoritma dia adalah salah. Kan? Betul tak? Sebab dia rancang lain tapi paparannya lain. Output yang diperoleh lain. Okay, F. Bandingkan output yang diperoleh dengan output yang dijangka. Dalam contoh berikut, catat output yang diperoleh berlainan daripada output yang dijangka. Tadi jangka hello nama orang. Hello Adam, hello Aina, hello Mindy. Kan? Maksudnya apa yang diinput nama tadilah. Tetapi berlainan. Output yang berlainan diperoleh dekat sini. Okay, untuk mengesahkan keputusan, ulang dengan input ujian yang lain. Okay, kita cuba lagi nama lain. Tadi kita dah buat nama Adam. Okay, ni adalah jadual pengujian. Yang ni kita bandingkan dengan nama yang lain. Contohnya kita masukkan nama Zee pula. Output yang dijangka sepatutnya Zee lah kan. Hello Zee. Tetapi output yang diperoleh hello juga. Sama dengan Adam. Begitu juga dengan nombor 3. Darshini. Output yang dijangka sepatutnya hello Darshini. Tetapi output yang diperoleh hello. Maksudnya kamu punya ralat kat mana? Ralat pada algoritma. Boleh? Jadi ralat ialah kegagalan input dipamerkan dalam output. Apa yang kita nak sistem tu buat, itulah yang akan keluar. Okay, boleh? Kita input apa? Output apa yang dijangka. Kalau betul berdasarkan algo yang kita buat, maksudnya betul lah kamu punya algoritma. Boleh kelas? Okay. Boleh faham tak setakat ini? Ini adalah proses dalaman perisian.
coding nanti. Okay, membaiki ralat dalam algoritma. Tadi kita dah uji. Kita uji algoritma tetapi salah. Kan? Output yang diboleh salah. Jadi macam mana nak baiki ralat? Okay, nombor baris yang menghasilkan output yang tidak tepat ialah baris ketiga. Ni, Papa hello. Kan tadi dia tak ada nama ni. Dia tak tambah pun hello nama siapa. Okay, sekarang ni kita betulkan. Baris sudut kod yang berikut berkaitan adalah Papa hello. Ini salah. Tadi salah. Sebab dia tak ada nama. Dia tak ada, tadi tak ada nama ni. Sampai sini je tadi. Kan? Okay, setelah diteliti, kelihatan jelas bahawa pemboleh ubah nama yang mengandungi input, ini nama yang mengandung input, pengguna tidak ada dalam baris tersebut. Kan sepatutnya variable tadi ni letak dekat sini. Tapi dia tak ada. Jadi, baiki baris tersebut. Macam mana nak baiki? Papa hello tambah dengan nama. Sebab kita nak panggil semula nama dekat sini. Kita panggil apa yang kita input. Okay? Boleh faham tak? Kalau contohnya cikgu kata papar apa? Input nama, contohnya nama saya Asmia. Papar selamat datang. Kan? Selamat datang. Tapi cikgu nak letak nama cikgu. Jadi selamat datang nama. Jadi selamat datang Asmia. Faham tak? Tak semestinya kamu papar hello saja. Apa-apa sebarang. Maksudnya apa yang ada dalam titik 2 ni. Apa yang kamu letak perkataan itulah yang akan papar nanti kat sini. Dekat kamu punya sistem display output. Lepas tu kalau kamu nak letak nama, letaklah nama dekat sini. Maksudnya variable ni pemboleh ubah, kamu panggil balik semula pemboleh ubah nama. Selamat datang Asmia. Hello Asmia. Boleh kelas? Apa yang ada dalam ni, dalam ruangan titik apa nama ni? Kita panggil apa ni? Tanda ni, tanda bracket ni. Tanda ni, maksudnya itulah yang dipaparkan. Kalau kamu tak ada benda ni sebelah. Contohnya kamu letak hello. Tetapi tanda ni tak ada. Jadi kamu punya coding nanti salah. Dia ada syntax, dia ada error. Dan sebarang apa yang kita buat mesti ada sebab. Kenapa kamu letak ini? Kalau tak letak, dia akan jadi salah. Kalau kamu tak letak tambah, dia tak akan get nama ni. Nilai pemboleh ubah akan salah. Sebab kita tak panggil. Tambah ni bermaksud kita get nilai nama tadi. Nilai pemboleh ubah kita panggil. Okay, ada setengah sistem dia tak guna tambah. Mungkin dia guna tanda dan. Dalam perisiannya, perisian yang berbeza, dia punya kod dia berbeza. Okay, yang kita punya kod Java. Okay. Ulangi langkah. Kita tengok kat sini pula. Ulangi langkah pengujian menggunakan sudut kod yang telah dibaiki. Tadi kita dah baiki. Jadi kita masukkanlah input uji. Nama Adam. Output yang dijangka hello Adam. Output yang diperoleh mestilah samalah kan. Hello Adam. Begitu juga dengan Ziyi. Hello Ziyi. Hello Ziyi. Darshini. Output yang dijangka hello Darshini dan juga output yang diperoleh hello Darshini. Okay, boleh faham tak? Bermaksud algoritma yang kita buat mesti betul. Kalau algoritma salah, kamu punya sistem salah. Boleh? Jadi pengatur cara akan membuat kesilapan lah berdasarkan algoritma yang kamu buat. Jadi kena pastikan sebelum membuat atur cara, kamu kena pastikan algoritma yang betul. Boleh kelas? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Boleh faham. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk 1.24, pengesanan nilai pemboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma. Okey, algoritma mengumput dan mengubah nilai sesuatu pemboleh ubah. Oleh sebab itu nilai pemboleh ubah adalah tidak tetap. Pemboleh ubah tidak tetap. Setiap baris, nanti kamu tahulah
Mungkin kamu kurang jelas lagi lah mengenai pembalik ubah, umpuk nilai, mengubah nilai, kan? Itu term-term dalam atur cara ni. Okay, nilai pembalik ubah adalah tidak tetap. Setiap baris algoritma mungkin membuat perubahan pada pembalik ubah tertentu. Okay, jadual pembalik ubah digunakan untuk mengesan nilai pembalik ubah pada setiap tahap algoritma. Okay, contohnya adalah seperti berikut. Okay, contoh 18. Kita dah nak mula kepada coding tau. Okay, ni yang basic lah. Okay, contoh algoritma. Ni sudut kod kan. Okay, 1 mula, 2 input Z sama dengan 100. Nilai Z. Tadi kan input umpukan nilai. Inilah yang dikatakan umpukan. Nilai Z adalah 100. Kalau kita letak input Z sama dengan 10, boleh juga kan? Nah, ini adalah nilai yang tetap. Perasan tak? Nilai pembalik ubah adalah tidak tetap. Tetapi ada juga nilai yang diumpukan menjadi tetap. Macam ni lah. Z sama dengan 100. Dia tetap nilai Z. Okay. Kat sini dia untuk input Z ni sama dengan 100. Nanti Z ni akan berubah bergantung kepada nilai yang kita masukkan. Berdasarkan kepada operasi yang dibuat lah. Okay. Algoritma yang berikut mengumpuk pembalik ubah Z. Ini algoritma umpuk nilai Z ni dengan nilai 100. Kemudian dia bahagi dengan 2. Okay. Asalnya Z adalah 100. Kemudian Z, okay, Z contohnya kita masukkan nilai Z 100 bahagi 2. Kan? Kemudian dia bahagi dengan 2. Kemudian didarab dengan 4. Dan ditambah sebanyak 25%. Kalau dalam atur cara dia tak boleh baca kalau kita letak 25% macam tu. Ya, dalam ni. Dalam sistem dia tak baca. Dia kena tukar bentuk macam ni kepada bentuk 0.25. Dan X darab juga, kalau dalam atur cara dia tak kenal huruf X, tak kenal X untuk darab. Darab kena tukar star macam ni. Begitu juga dengan bahagi. Dia tak kenal bahagi macam ni, dia kenal bahagi macam ini. Boleh kelas? Okey. Apakah nilai Z di setiap baris algoritma yang berikut? Okey, kita tengok ya. Kita selesaikan satu persatu. Lukis jadual bernombor. Okay, untuk selesaikan ini kita mesti buat jadual bernombor untuk setiap baris kod di atas. Kenal pasti dan sediakan lajur input dan output program. Lajur ini diperlukan untuk mengenal pasti input pengguna dan output yang dihasilkan program. Okay, kenal pasti pembalik ubah dan sediakan lajur khas pembalik ubah Z. Nanti kita tengok satu persatu. Okay, contoh 18 menunjukkan bahawa nilai pembalik ubah Z diubah beberapa kali. Nampak tak berubah? Asalnya Z 100. Nanti dia akan berubah Z nilai yang berbeza. Okay, dalam baris algoritma 2, Z diumpukkan dengan nilai 100 tetapi dalam baris ketiga diubah menjadi 50. Okay, kita tengok seterusnya dekat slide seterusnya. Oh, cikgu tak letak satu tu. Kita apa? Sekejap Okay, sekejap. Ada buku teks tak? Sepatutnya Ada. Sekejap cikgu diskat dulu. Okay, kat sini. Ni kan. Cikgu termis satu. Okay, ini adalah jadual. Okay, berdasarkan jadual tadi ni, kan, nombor. Tengok nombor ni. Nombor. Okay, nombor ni. Kan, ni adalah sudut kod.
Jadi nombor ni mesti sama dekat sini. Kan nampak tak? 1 hingga 7, 1 hingga 7. Kita bina jadual nombor untuk setiap baris kod di atas. Okay, sekarang kita masukkan nilai Z. Okay, Z. Ingat tak pemboleh ubah tadi? Pemboleh ubah 1, pemboleh ubah 2. Sekarang ni kita ada satu je pemboleh ubah, itu Z. Nilai yang diinput. Z kan? Okay, kemudian ada input ataupun output. Kat sini ada bahagian untuk output. Jadi pemboleh ubahnya adalah satu saja. Kalau ada XZ, XYZ ada 3, letaklah XYZ. Tapi yang ni ada satu, kita letak satu saja Z. Boleh faham Okey, macam mana nak selesaikan masalah tadi? Okey, mula kamu kena perhati tau, kena fahamkan jadual ni. Nampak kan? Okey, mula dia tak ada input apa-apa. Jadi kosonglah, Z sama dengan tak ada apa, dash. Kemudian nombor 2, input Z. Dia nak input Z sama dengan 100. Sekarang Z sama dengan berapa? Masukkan Z. Nilai dia 100. 100. Z adalah 100. Okay, sekarang seterusnya yang kedua. Z pegang nilai 100 tadi kan? Z sama dengan Z bahagi 2. Okay. Z. Input Z sama dengan Z bahagi 2. Z pegang nilai 100. 100 bahagi 2 jadi berapa? 50 kan? Tak 50. Tak selesai lagi kat sini. Tak ada jawapan lagi kat sini. Nak input saja, input Z saja. Okay, nombor 4. Z sama dengan, okay, tadi Z dah pegang nilai 50. Yang pertama tadi dia pegang nilai 100. Proses yang kedua, Z pegang nilai 50. Sekarang ni Z sama dengan 50 darab 4. Nampak tak? 50 darab 4 berapa? Kelas? 200. Mana kamu? 200 kan? 50. Dengar, saya dengar. Okey, 50 darab 4 jadi nilainya 100. 200. Kan, selesai kan? Seterusnya, nombor yang kelima apa? Z sama dengan Z darab 0.25. Okey, Z tadi berapa? 200. Kan? Letak nilai Z 200. Sekarang Z nilai 200. Darab dengan 0.25 dapat berapa? Z 200. Z adalah nombor 4 tadi Nombor 4 200, okey. 200 darab 0.25 berapa? Kelas. 200 darab 0.25 tambah pula dengan 200. Boleh kira tak? Okey, kita kira. Bukti kamu dapat berapa. Okey, sekarang Z adalah 200. Darab dengan 0.25. Kan? 50. Darab pula dengan, tambah pula dengan semula. Z tadi 200 darab dengan 0.25 sama dengan 50. Kemudian tambah berapa Z? 200 kan? 200 sama dengan 250. Boleh faham tak ni? Jadi nombor yang kelima, nilai Z akan berubah menjadi 250. Kemudian dia nak apa? Papar Z. Sekarang ni nilai Z berapa? Kelas? 250. Mana kamu? Okey, Mindy saja aktif. Yang lain mana? Junzen? Ya, Junzen? Berapa nilai? 250. 250. Kamu tahu kan kenapa dapat 250? Kerana 0.25 dia times dengan Times dengan apa? 200 dia dapat 50. Nanti dia tambah 200. Okey, betul. Jadi Z, last kali nilai Z adalah 250. Faham? Dia nak papar nilai Z yang terakhir.
Dia tak panggil nilai Z yang depan ni. Yang tadi tak kira lah. Nilai Z yang pertama tadi dia tak kira. Dia hanya nak paparan yang terakhir. Yang terakhir. Jadi nilai Z papannya adalah 250. Outputnya adalah 250. 7. Apa? Tamat. Tamat tak ada nilai. Jadi kosong. Oh, bukan kosong lah, dash. Boleh faham tak? Macam mana kita nak uji algoritma supaya dia betul. Maksudnya betul tak algoritma ni? Kita kena uji berdasarkan melalui jadual. Jadual bernombor. Boleh faham Setakat ni boleh faham tak? Kelas? Boleh? Xiaohong? Okay, Junzhen, okay. Terima kasih. Xiaohong, boleh faham tak? Boleh. Ini yang boleh. Aris? Aris boleh? Aris okey tak? Cikgu nampak hari ni seorang je lah tak datang. Okey. Boleh kan? Jangan tak faham pula. Yang ni nanti kita akan lebih pergi kepada yang lebih susah. Tapi kamu kena kuat lah Kena inilah. Okey, seterusnya pergi kepada ini dah tadi. Kita pergi tajuk 1.25. Okey, sikit lagi. Okey, 1.25 berkenaan dengan mengenal pasti output yang betul dari algoritma berdasarkan input yang diberi. Input yang diberi, okay, kenal pasti output yang betul daripada algoritma berdasarkan input yang diberi. Okey, contoh. Okey, baris ke-6 dalam contoh 18 tadi kita dah selesaikan yang ni. Okey, contoh 19, algoritma berikut menerima 2 nombor. Tadi 1 nombor kan? Z saja. Sekarang 2 nombor dan memaparkan jumlah seperti yang berikut. Input X, input Y. Kamu boleh buat tak kalau andai apa soalan macam ni? Okey, mula input nombor, input X, input Y. Kemudian prosesnya adalah jumlah sama dengan X campur Y. Papar jumlah. Andai kata input X kamu letaklah berapa kamu nak input. Contoh kamu nak masukkan 5. Y kamu nak masukkan 6. Jadi sepatutnya jumlahnya adalah 11. Paparkan jumlahnya adalah apa? 11. Okey, faham? Sepatutnya output yang diperoleh 11. Kita tengok Okey, tentukan pemboleh ubah X. Macam mana kita nak tentukan? Okey, dekat sini dia gunakan data ujian yang sesuai. Pengguna masukkan, contohlah pengguna masukkan 12. Macam tadi cikgu masukkan 5 dan 6. Okey, ni andai kata pengguna masukkan 12. Okey, kenapa nombor 1 ni dash dash dash? Kenapa? Okey, kelas? Kenapa nombor 1 tak ada nilai? Untuk jadual ni. Kelas? Mana? Aina? Dah tidur ke petang ni? Ian? Hello? Yishuan ada tak? Yishuan? Ya. Okay, Yishuan. Cikgu nak, okay Yishuan, kamu buat apa tadi? Cikgu nak kamu, cikgu nak tanya kamu. Sekejap. Okay, kenapa nombor 1 tidak ada nilai? Kau semula. Kenapa kita tak perlu letak nilai nombor 1 dan nombor 6? Mula. Kenapa? Okay, kelas? Jawablah. Mula Kenapa tidak perlu ada nilai? Kerana dia baru mula Ian mana? Ian? dan tamat. Ian? Mula dan tamat tidak perlu ada nilai. Kan? Sebab kita tak ada umpukan nilai. Cikgu, Jadi nombor 2. Tentukan nombor 2 kenapa perlu ada nilai? Ya? tadi Ya, Chan Yushan ada Mindy? jawab.
Ya. Okay, Yushin jawab. Okay, thank you. Okay, sekarang kita masukkan nilai Y. Y, ni salah ni. Sepatutnya dia X kat sini kan. Dia salah tulis kat sini. Ni sepatutnya X. Okay, nombor Y. Nombor 1 mula dengan tamat tidak ada nilai. Jadi kita letak dash. Okay, yang pertama. Masukkan integer 12. Integer 12. Okay, masukkan 12. Apabila program meminta input untuk pemboleh ubah X, pengguna masukkan integer 12 apabila program meminta input untuk pemboleh ubah X. Okay, masukkan 12. Okay, yang kedua, pengguna masukkan integer 18 apabila program meminta input untuk pemboleh ubah Y. Ini apa ni? Okay, kemudian, ini macam terbalik ayat dia. Pengguna masukkan integer 12 apabila program meminta input untuk pemboleh ubah Y lah kan. Ataupun kamu tukarlah kedudukan S dengan Y. Ni dia terbalik ni. Cikgu tukarlah kedudukan dia. Sekejap Okay, dekat sini X. Sini Y. Ini salah. Okay, masukkan integer 12 apabila program meminta input untuk pemboleh ubah X. Kan, X sama dengan 12. Okay, kemudian yang ni dash lah sebab bukan, yang kedua tadi bukan. Okay, kalau kita tengok sini, input X kan. Lepas tu nombor 3 dia nak input Y. Okay, input Y. Dia dah masukkan X 12. Input Y sama dengan 88. So apabila program meminta input untuk pemboleh ubah Y sama dengan 88. Kat sini tak ada lagi jumlah sebab tidak ada lagi proses. Boleh faham Ini adalah input saja. Kemudian nombor 4. Nombor 4 dia nak apa? Jumlah. Jumlah sama dengan X campur Y. Kan? Okay, jumlah. Masukkan nilai tadi X 12, Y 88. Okay, jumlah prosesnya adalah 12 campur 88 sama dengan 100. Kan? Kemudian tak ada lagi output kat sini. Okay, nombor 5 dia nak apa? Papar jumlah. Bila papar jumlah, dia nak jumlah. Berapa? 100 kan? X 12, Y 88. Jumlah pengiraan tadi 100. Okay, output yang dapat adalah 100. Boleh? Kemudian 6. 6 tidak ada apa-apa sebab 6 adalah tamat. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okay, output algoritma jumlahnya ialah 100. Jumlah ini adalah sama dengan output yang dijangka. Maka algoritma telah mencapai ketepatan nilai dalam ujian di atas. Okay, boleh faham Ini jawapan bagi input X sama dengan 12, Y sama dengan 88. Output yang dijangka ialah 100. Output algoritma jumlahnya ialah 100. Jumlah ini adalah sama dengan output yang dijangka. Maka algoritma telah mencapai ketepatan nilai dalam ujian di atas. Okay, bagi menyamak, ni kamu gunalah jadual ini untuk menyamak semula sama ada betul ataupun tidak output yang dijangka tadi dengan output yang diperoleh. Boleh kelas? Okay, gunakan, kamu boleh cuba lagi lah dengan nilai-nilai pemboleh ubah yang lain. Okay? Boleh? Kamu try lah dengan pemboleh ubah yang lain dan proses yang lain. Contohnya kat sini tambah letaklah tolak pula ke, bahagi ke. Tengok jadi tak? Kalau tak jadi maksudnya kamu punya formula salah. Okay, boleh kelas? Boleh faham setakat ini? Boleh. Boleh kelas? Boleh. Okay. Itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu nak kamu teruskan membaca tajuk yang seterusnya. Sebab untuk kelas minggu depan, cikgu akan buat quiz. Maksudnya spot quiz. Bukan yang macam hari itu, banyak soalan. Tapi untuk minggu depan, cikgu akan buat spot saja, spot quiz saja. Bukan pot quiz. Pop quiz maksudnya quiz yang sikit saja untuk sebelum kelas. Cikgu akan bagi satu jadualan macam ni, kamu jawab
secara dalam mid lah. Okay, bersedialah dengan soalan untuk minggu depan. Cikgu buat pop quiz sahaja. Markahnya 5 sahaja. Boleh kelas? Cikgu akan nilai setiap kali kamu buat ujian quiz, cikgu akan senaraikan markah kamu. Okay, kalau kamu sekarang ni kamu dah lulus lah sains komputer kan, dah tak ada masalah sebab setakat ni kamu buat quiz hari tu kebanyakannya lulus, tak ada yang gagal. Tahniah, cikgu ucapkan kamu sangat kuat kerana kamu yang memilih subjek sains komputer. Jadi kamu kena kuat, kan? Kamu kena kuat lah, jangan jatuh di tengah jalan. Maksudnya setakat yang kamu buat kena usaha bersungguh-sungguh lah. Kan? Kamu dah beli komputer, kamu dah beli laptop, tapi kamu tak bersungguh. Separuh jalan je, rugilah. Kan? Sebab sains komputer ni bagus untuk kamu. Dan bagus untuk kamu, kalau kamu pandai, kamu boleh buat duit sendiri. Kan? Betul tak? Kamu boleh buat duit sendiri. Dan cikgu yakinlah kamu boleh buat yang terbaik untuk subjek sains komputer dan skor A+. Ini sebab subjek ni senang untuk skor. Okay? Dan senang untuk gagal. Kalau kamu tak berusaha dengan bersungguh, senang untuk gagal. Dan kalau kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh, subjek komputer ni sangat bagus dan boleh mencapai target A+ lah.